penyusunan draft plan tempatan Kuala Lumpur 2040 yang berlandaskan nilai-nilai keihsanan Israel. Oleh itu dan keberkatan negara yang kami kasihi, Namu ya Allah. Allahumma adzina wa qina adzaban nar. Ilahi rabbil alamin. Dapat hadir bersempena dengan majlis peluncuran draft plan tempatan Kuala Lumpur PTKL 2040 Bandar untuk semua pada hari Selasa 30 Januari 2024 bersamaan dengan 18 Rejab 1445 Hijrah bertempat di Dewan Penerbisika Institut Latihan Dewan Padanraya Kuala Lumpur. Untuk maklumat bersama, draft plan tempatan Kuala Lumpur atau ringkasnya PTKL 2040 merupakan kerangka utama terhadap plan pembangunan Kuala Lumpur yang disediakan bagi menerjemahkan visi serta matlamat yang digariskan dalam Plan Sultan Kuala Lumpur PSKL 2040 yang telah pun diwakilkan pada 19 Oktober 2023. Draft PSKL 2040 ini secara khususnya akan memberikan penekanan terhadap rancangan cadangan zon guna tanah antara turut menerjemahkan intensif pembangunan spesifik ke atas setiap blok tanah di Bandaraya Kuala Lumpur ini. Selepas selesai sesi permukaan pandangan dan cadangan dengan mengambil kira pelaksanaan sesi pendengaran pandangan awal kelab, draft PTKL 2040 ini dijangka akan diwakilkan pada suku pertama tahun 2025 oleh pihak kerajaan. Untuk itu, nanti kita berikan tepukan yang paling gemuruh atas usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan dengan semangat Malaysia Maya. Sifu-sifu saya mantan untuk adab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, syukur kita dengan izin dan limpah kurnianya kita dapat berkumpul sempena Menteri Peluncuran draft plan tempatan Kuala Lumpur 2040. Saya ingin melahirkan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Dr. Zaliha binti Mustafa, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Tuan, kerana sudi hadir ke majlis pagi ini. Setelah hampir 4 tahun, akhirnya DPKL berjaya menyediakan draft plan tempatan Kuala Lumpur 2040 sebagai kerangka perancangan untuk tempoh 20 tahun akan datang. Draft PTKL 2040 ini telah tersedia untuk penelitian umum selaras dengan penguasaan pemakaian PSKL 2040 pada 23 November 2023 yang lepas. Sebagai makluman semua, draft PTKL 2040 ini merupakan dokumen plan tempatan kedua yang disediakan oleh pihak PTKL. Plan tempatan pertama telah melalui proses penyediaan yang agak panjang sebelum diwakilkan pada 2018. Ini adalah disebabkan oleh keperluan penelitian pelbagai aspek. Selain ia merupakan pengalaman pertama di PTKL, sedikit tolak daripada perjalanan tersebut serta dijadikan iktibar, draft PTKL 2040 kini telah dibuat pendekatan yang sangat inklusif ke arah memastikan satu kerangka plan yang holistik berjaya disediakan untuk Kuala Lumpur bagi tempoh 20 tahun akan datang. Yang Berhormat Menteri Tan Sri Datuk dan tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian. Pertama sekali, ingin saya jelaskan kepada semua bahawa plan tempatan ini merupakan sebahagian daripada plan pembangunan Kuala Lumpur yang disebut di dalam Akta Perancangan Wilayah Tuan 1982, Akta 267. Akta ini turut memberikan penekanan taksiran plan pembangunan dengan merujuk kepada plan tempatan terlebih dahulu, dan dengan ketiadaan plan tempatan barulah rujukan dibuat terhadap plan struktur yang secara tidak langsung memberikan gambaran akan kepentingan plan tempatan ini dalam konteks pembangunan Kuala Lumpur secara keseluruhan.
Akta ini juga jelas menyatakan jika plan soto bagi tuan telah mula membuat kuasa atau bandar hendaklah dengan sebuah prosedur yang praktis menimbangkan dan kemudian dari itu sentiasa memberi perhatian kepada keperluan penyediaan draft dan tempatan yang mengandungi suatu peta dan suatu pernyataan tertulis berhubung cadangannya untuk pembangunan dan kegunaan tanah bagi Kuala Lumpur. Draft PTKL 240 ini juga tentunya telah sebaik mungkin menerjemahkan visi bandar untuk semua. Selain memberi tumpuan merangka perancangan guna tanah dan intensiti pembangunan dengan berpandukan kepada matlamat pembangunan seperti mana yang digariskan dalam PSKL 2040 yang telah diwakilkan. Kerangka dasar membangunkan masyarakat madani yang progresif juga telah menjadi asas utama kepada pembentukan draft PTKL 2040. Selain inspirasi perancangan peringkat global serta strategi pembangunan di peringkat nasional, ia amat penting bagi mengelakkan sebarang konflik perancangan selain sejajar dengan hala tuju di peringkat antarabangsa. Yang menghormati dan saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, umum juga mengetahui penterjemahan visi Kuala Lumpur bandar untuk semua memerlukan pendekatan inklusif dan komitmen padu oleh pihak PTKL dalam apa jua tindakan yang ingin dilaksanakan. Titik tolak daripada inspirasi yang sama, penyediaan draft PTKL 2040 juga telah melalui pelbagai sesi libat urus kepada semua lapisan masyarakat melalui pelbagai kaedah. Antaranya yang pertama, sesi pra-rundingan sebelum asas rujukan draft PTKL dibentuk bersama orang awam dan pihak berkepentingan bagi menentukan aspek-aspek penting yang perlu diberikan tumpuan. Sesi kedua, sesi santai Datuk Bandar Kuala Lumpur bersama Yang Berhormat Ahli Parlimen dan Tuan bagi mendapat pandangan dan mereview perancangan dan pembangunan mengikut kawasan parlimen. Ketiga, sesi technical working group bersama agensi-agensi kawal sedia tanah-tanah persekutuan, agensi utiliti dan PBT yang bersepadanan bagi memastikan penyelesaian dan perancangan masa kini dan harapan telah diselaraskan dalam draft PTKL 2040. Keempat, kajian soal sidik secara dalam talian terhadap persatuan penduduk dan Kuala Lumpur. Kelima, fokus group discussion FGD bersama agensi dan stakeholder yang melibatkan perwakilan penduduk, mengikut parlimen, komuniti perniagaan, ahli profesional NGO, PBT bersepadanan dan ahli akademik. Keenam, siri mesyuarat dalaman termasuk bengkel diadakan dalam menyelaras keperluan serta perancangan yang ditetapkan di peringkat persekutuan di PTKL dan agensi luaran yang berkaitan. Ketujuh, sesi pembentangan laporan akhir draft PTKL 2040 kepada ahli parlimen sebelum laporan ini dimuktamadkan. Dan kelapan, menyelesaikan kandungan laporan mengambil kira pandangan awal dan dasar semasa kerajaan dengan perincian berkaitan kerangka Malaysia Madani melaras dengan sesi libat urus draft PSKL 2040. Ini bermakna draft PTKL 2040 ini telah menjalani perjalanan yang panjang dan telah mengikut peraturan yang telah ditetapkan, mana sebanyak 8 siri penyelarasan telah pun diadakan dan kini draft PSKL 2040 boleh dan bersedia untuk diteliti oleh orang awam. Sejajar dengan itu, penghasilan draft PTKL 2040 ini dilihat telah mengambil kira aspek inklusiviti termasuk perancangan yang mesra usia dan mesra upaya dalam membentuk komuniti yang
sekali. Yang bahagia Yang Berhormat Menteri Tan Sri Datuk Tuan-tuan dan puan-puan hadirin. Hakikatnya bagi memastikan Kuala Lumpur dirancang dan dibangunkan sejajar dengan hasrat pembentukan bandar untuk semua. Saya ingin mengalu-alukan semua warga kota, wakil-wakil penduduk, pihak swasta dan semua wakil agensi kerajaan serta mana-mana pihak untuk memberi pandangan, cadangan serta input terhadap perkara yang terkandung di dalam draft Plan Tempatan Kuala Lumpur 2040. Sumbangan anda semua amat dihargai dalam membentuk Kuala Lumpur yang sempurna, komprehensif dan inklusif. Semoga dengan komitmen yang diberikan, draft Plan Tempatan Kuala Lumpur 2040 ini mampu diperkemaskan dan ditambah baik sebelum dia diwartakan bagi tujuan pemakaian ke arah pembentukan Kuala Lumpur untuk menjelang tempoh 20 tahun yang akan datang. InsyaAllah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 50 tahun Kuala Lumpur diisytiharkan sebagai wilayah persekutuan. Pada tahun ini 2024, Kuala Lumpur tersenarai di kedudukan ke-18 bandar raya terbaik dunia dan ini berdasarkan Britain's ranking. Selain daripada itu, Kuala Lumpur juga diiktiraf di kedudukan ke-8 bandar yang paling suka didiami oleh ekspektor. Mengikut laporan yang dikeluarkan oleh Forbes dan di tangga ke-6 pula untuk bandar paling ramai pengunjung berdasarkan kajian Indeks Bandar Destinasi Global yang dijalankan oleh pihak Mastercard. Pencapaian ini menunjukkan bahawa Kuala Lumpur telah berkembang pesat di persada antarabangsa. Namun, kita tidak boleh merasa selesa dengan pencapaian yang telah kita capai ini. Bahkan banyak lagi penambahbaikan yang perlu kita laksanakan untuk memastikan Kuala Lumpur ini kekal sebagai bandar untuk semua dan terus berdaya guna. Suka juga untuk saya mengajak kita semua menghimbau kembali detik Kuala Lumpur dianugerahkan taraf bandaraya pada tahun 1972 dan kemudiannya diisytihar sebagai wilayah persekutuan pada tahun 1974. Yang di-Pertuan Agong pada ketika itu dalam kitab ucapannya mendoakan semoga Kuala Lumpur akan terus maju dan makmur serta menjadi lambang perpaduan rakyat seluruh negara dan mencerminkan kemajuan bangsa dan negara Malaysia setanding dengan ibu kota negara-negara maju di dunia ini. Jadi kalau kita lihat itu begitu tinggi ya, harapan payung negara. Sepatutnya setinggi itu jugalah harapan kita semua untuk terus memastikan Kuala Lumpur bergerak maju dan pantas dalam mencapai wawasan negara serta menghadapi cabaran global. Hadirin yang saya kasih sekalian, justru pihak UiKL telah menyediakan draft Plan Tempatan Kuala Lumpur atau PTKL Kuala Lumpur 2040 yang akan saya tunjukkan pada hari ini. Plan ini merupakan satu plan terperinci yang menerjemahkan polisi-polisi dan cadangan-cadangan yang terkandung dalam Plan Struktur Kuala Lumpur 2040 yang telah diwartakan pada 19 Oktober tahun 2023 yang lalu. Bertepatan dengan tema sambutan 50 tahun wilayah persekutuan pada tahun ini iaitu wilayah madani rakyat harmoni, PTKL ini dirangka dengan menitik beratkan kepentingan untuk menjadikan Kuala Lumpur sebagai sebuah bandaraya yang mesra didiami oleh segenap lapisan masyarakat dan menjadi tumpuan kepada pelancongan serta pelaburan untuk dekat-dekat yang mendatang. Plan Tempatan ini merupakan satu dokumen yang penting dalam menentukan hala tuju serta kemampuan pelaksanaan pembangunan Kuala Lumpur menjelang tahun 2040 iaitu dalam tempoh 16 tahun yang akan datang. Tadi Datuk Kamarudin sebut 20 tahun yang akan datang. Alhamdulillah ya. Plan Tempatan ini juga nanti akan menjadi rujukan kepada saya sendiri selaku Menteri menjaga hal ihwal wilayah persekutuan apabila saya memperkongsikan nanti mesyuarat jawatan kuasa OAC khas. Dalam kebesaran pembangunan di tengah kota raya Metropolitan Kuala Lumpur ini, saya ingin tekankan bahawa peningkatan darjah hidup rakyat khususnya golongan B40 perlu juga
kita berikan perhatian yang serius. Dan ini memang hasrat yang disebut juga oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri. Sebagai itu, penyusunan semula dan penempatan bahagian zon guna tanah seperti pengenalan zon khusus bagi kediaman mampu milik dilihat akan dapat menerjemahkan kesungguhan kerajaan dalam merancangkan lagi pembangunan perumahan madani untuk golongan sasar. Saya juga difahamkan bagi draft PTKL ini, kawasan-kawasan yang berkepentingan awam seperti kemudahan masyarakat dalam dan kawasan lapang juga telah disusun pendefinisiannya dalam memastikan kawalan lebih menyeluruh mampu dilaksanakan oleh pihak PTKL dan juga agensi-agensi yang berkaitan. Hadirin hadirat sekalian, adalah tidak sempurna sekiranya pelan yang disediakan ini tidak memperhalusi pandangan serta juga ulasan oleh komuniti awam maupun pihak-pihak yang berkepentingan. Sehubungan itu saya mengadu-adukan semua pihak termasuk wakil agensi, kerajaan, swasta, industri, NGO dan warga kota sendiri untuk mengambil bahagian dalam sesi pendengaran awam ini dan diberikan sebanyak mungkin pandangan, cadangan serta idea terhadap kandungan draft PTKL 2040 ini untuk diteliti oleh jawatan yang terlibat. Saya beritahu kita punya pengalaman sebelum ini, kita menerima kadang-kadang melebihi 10,000 pandangan dan juga saranan. Jadi kita akan teliti satu persatu. Jadi ini adalah kerja yang bukan main-main, kerja yang sangat tedious dan sangat hati-hati untuk memastikan akhirnya plan yang dilaksanakan ini memenuhi kehendak semua stakeholders ataupun kepada semua. Jadi untuk makluman, sesi pendengaran awam ini kita akan mulakan pada esok, pada 31 Januari 2024 dan akan berakhir, kalau kita lihat tempoh biasanya ialah sebulan, tapi kita boleh lanjutkan jika ada keperluan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, akhir kata saya ingin mendoakan semoga dengan adanya penglibatan semua pihak dalam penyediaan plan tempatan ini akan lebih memantapkan lagi plan pembangunan di Kuala Lumpur dan seterusnya menjulang Kuala Lumpur ke satu tahap yang lebih baik. Dengan ini, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya ingin meluncurkan draft plan tempatan Kuala Lumpur 2040. Sekian, terima kasih Yang Menteri dan Ibu Menteri Sekretariat Kementerian